Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Fudadah bin Ubaid radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perhatian Allah SWT kepada pembaca Al-Quran lebih pada perhatian seorang tuan yang mendengar hamba perempuannya menyanyi. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim. Sayyidina Fudalah bin Ubaid radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perhatian Allah SWT kepada pembaca Al-Quran lebih daripada perhatian seorang tuan yang mendengar hamba perempuannya menyanyi. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim. Penumpuan perhatian terhadap nyanyian adalah satu perkara yang fitrah dan menjadi lumrah manusia. Disebabkan tegahan agama, maka orang yang soleh tidak memberi tumpuan kepada nyanyian. Namun demikian, tidak ada apa-apa tegahan sekira penyanyi itu adalah hamba milik sendiri. Oleh kerana itulah perhatian sepenuhnya diberikan kepada hamba itu. Walau bagaimanapun adalah penting Al-Quran tidak dibaca dengan nanda menyanyi. Larangan terhadap perkara ini terdapat hadis-hadis. Dalam satu hadis terdapat kenyataan, jauhilah daripada membaca Al-Quran dengan rentak para pencinta. Para ulama mengatakan bahawa pembaca yang membaca sedemikian adalah fasik, dan orang yang mendengar bacaan sedemikian adalah berdosa. Yang dikehendaki ialah membaca Al-Quran dengan suara yang merdu tanpa mengikut kaedah-kaedah menyanyian. Galakan terhadap perkara ini terdapat dalam hadis-hadis di beberapa tempat. Rasulullah SAW pernah bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suara yang bagus. Dan hadis lain, Nabi SAW bersabda, suara yang merdu menggandakan keelokan bacaan Al-Quran. Ada banyak hadis yang memuji pembacaan Al-Quran dengan suara yang elok, tetapi seiringan itu membaca Al-Quran dengan suara nada, suara nyanyian adalah dilarang sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran dengan nada Arab. Jangan baca seumpama suara orang yang mabuk cinta ataupun seumpama suara orang Yahudi dan Nasrani. Tidak lama lagi akan datang sekumpulan orang yang baca Al-Quran dengan sengaja membentuk suara mereka sebagaimana penyanyi-penyanyi dan orang yang meratap sedih. Bacaan demikian rupa tidak akan memberi sedikit manfaat pun kepada mereka semua. Mereka sendiri akan mendapat kerosakan dan mereka juga akan memasukkan orang yang memuja bacaan mereka ke dalam kerosakan. Hadrat Taus rahmatullahi alaih menulis bahawa seorang telah bertanya kepada Nabi SAW, siapakah pembaca Al-Quran yang terbaik? Rasulullah SAW menjawab, seorang apabila kamu mendengar bacaannya, kamu dapat merasakan bahawa dia adalah seorang yang takut kepada Allah SWT, iaitu suaranya menggambarkan rasa penuh ketakutannya kepada Allah SWT. Sungguh pun demikian, Allah SWT begitu pemurah, seorang itu hanya dibebankan dengan sesuatu yang dia mampu. Ada sebuah hadis mengatakan bahawa Allah SWT mengutus seorang malaikat dengan satu tugas khas, iaitu jika terdapat seorang yang baca Al-Quran dan tidak mampu membaca sebagaimana tuntutan Al-Quran yang sebenar, maka malaikat itu akan membawa bacaan itu naik ke langit selepas membetulkan bacaan itu. Wahai Allah, aku tidak mampu menghitung, segala pujian untukmu. Semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.